Indonesia. Ha? Student Indonesia ada student Indonesia ke? Okay, have a seat. Saya kena tinggal girlfriend saya. Bagus. Siapa kena tinggal dengan girlfriend tu? Bagus. Hai, salam daripada Sabah. Apa khabar orang Sabah tu? Apa khabar Sabah tu? Aku ni orang Sabah, bah. Aku ni suka Bronco sama Buras. Iya, bah. Ana yang jenap rumah sebelah. Ana yang Widih. Widih. Apa lagi orang Sabah ya? Orang Sabah apa? Baitu. Ai Najo. Ui Najo. Yes, brother. Have a seat, silakan ladies and gentlemen. Before I start, sementara saya tunggu kawan-kawan yang lain, saya nak perkenalkan lagu untuk kita tahun 2023. Lagu yang saya akan bawa kepada siapa-siapa student yang baru masuk. Hi Bishalan, what up? Okay, have a seat. Awal now. Saja nak ambil mood orang kata. Okay, satu lagu untuk, yang ni bukan lagu official kita lagi ya. Ini belum lagi official kita, tapi lagu saya saja untuk kita, dapatkan mood sama-sama. Here we go, brother sister. Permasalahan penetrasi mencukupi 2023 betul. Tak sabar. Fulus. Fatih campur tulus, fulus. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Sama-sama hari ini ada lagi bicara. Jadi tak bisa percaya. Tak dengar? Tak keluar lah. Luka-luka yang aku rasa. Katakan Assalamualaikum warahmatullahi. Evening, ladies and gentlemen. Ya, saya tahu. Memang dia punya lagu tu tadi, dia memang tak suka saya lah, mungkin. Ya, saya tahu suara saya tak sedap dia, maka dia jadi lag. Maka dia tak dengar. Sekarang dengar je elok je kan? Wak. Habis part yang tu, brother and sister, here we go. Saya ada perjalanan selama 1 jam untuk saya bawakan dengan awak. Okay, untuk saya go through kan part yang seterusnya. Preparation for your final exam. Okay, kod-kod ada siapa-siapa student baru dalam ni. Hai, student baru. Fatih ya. Jadi, handsome. Apa sir? Sepatu merah celana biru. Handsome rasa pakai apa sir? Pakai apa? Apa maksud awak pakai apa? Okay, now, here we go. Brother and sister, tanpa buang masa, izinkan saya bawakan part yang baru ataupun part yang seterusnya dengan awak untuk Maths Form 4. Okay, now, brother sister, here we go. Maths Form 4, ilmu free. You guys tahu apa guna ilmu free ni? You guys tahu apa guna ataupun kenapa kita bagi this kind of seminar untuk awak? Okay, kita bagi this kind of seminar adalah tujuannya untuk you gain back your confidence. Untuk pastikan you boleh revise balik your study for your final exam. Yes. Jadi walaupun mungkin awak sekarang ni tengah bercuti, walaupun kita mungkin dah tak ada normal class, saya malas nak cakap awak. Walaupun kita dah tak ada normal class, walaupun saya setiap hari saya geng dengan hari matematik untuk form 4 adalah pada hari Rabu petang dan juga pada hari Ahad petang. Okey, walaupun dah tak ada normal kelas, saya tetap mengajar awak. Saya tetap mengajar. Saya mengajar depan cermin awak. Saya membayangkan setiap pagi, setiap petang tu saya bangun, saya semangat mengajar awak. Cermin tu balas balik tak saya? Balas balik, Wak. Dia balas balik. Apa yang saya ajar tu, dia ajar balik dekat saya. Ya. Jadi,
walaupun kita sudah tidak ada normal class, tetapi kami di MC Plus tetap ingin memberikan kepada anda, kepada kalian semua. Jadi dari why kita bagi ilmu free ni, dan tak main-main dia. Walaupun dia adalah ilmu free, mesti korang kata, oh ni seminar free, mesti nak main-main ke apa ke. No! Kita tetap bagi top notch. Kita tetap bagi semua. Faham? Ya tuan-tuan. Okey, jadi pandang saya, lepaskan pensel, lepaskan pen. Izinkan saya pada petang yang berbahagia ini, saya bawakan chapter yang ke-10 untuk anda. Petang. Petang. Hai. Yoshini Sukumaran. Hey. Petang lah. Oh, kau dah malam eh? Oh, sorry. Saya duduk dekat Australia. Okay. Chapter 10 ini disebut sebagai pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Yep. Brother, sister, dengar sini baik-baik. Pengurusan kewangan ni satu chapter yang penting untuk awak tahu. Chapter paling tak suka, bagus. Saya benci bab ni, bagus. Topik paling dibenci, bagus. Siapa lagi kata tak suka? Cakap. It's okay, saya boleh terima. Cakaplah apa awak nak cakap. Meh, pandang saya sekejap sebelum saya start. Siapa-siapa yang dia dah cakap chapter yang dia tak suka, chapter yang dia benci, chapter yang dia rasa susah, chapter yang pening kepala and so on, saya ada satu permintaan. Sebut benda tu sekarang. Sekarang. But please janji dengan saya. Selepas ini, tolong open up your mind. Tolong pastikan awak cuba berlapang dada. Terima prosesnya dahulu. Jangan letakkan apa-apa judgement. Are you clear? Sebab saya nak bagi tahu pada awak, chapter yang mungkin awak benci ini sebenarnya adalah satu chapter penyelamat. Mungkin menjadi kebencian hari ini, tapi boleh jadi penyelamat pada awak. Faham? Okey. Jadi, saya nak bagi tahu pada awak. Saya ada satu permintaan. Kalau you nak kata susah sebelum masuk kelas saya, dipersilakan. Kalau rasa benci sebelum masuk kelas saya, dipersilakan. Tapi in my class, saya ada satu permintaan untuk awak bertenang. Untuk awak relax. Untuk awak lapangkan dada. Boleh atau tidak? Okey, kita cuba satu persatu. Abang, akak, dengar sini baik-baik. This chapter adalah chapter yang saya boleh kata masuk dalam paper 2 section B or section C. Meaning to say, soalan ini, chapter ini, markahnya banyak. Saya tak main-main. Muka saya, muka yang nampak dipercayai, betul? Saya ni kalau bawa, korang jawab tak? Korang jangan lebih-lebih Muka ni kalau bawa pergi masjid, orang ingat saya ni imam. Malas cakap dengan korang. Wait. Tengok alumni. Yes, Akilah. Thank you, Akilah tu. Okay, jadi nak bagi tahu pada awak, ya, ini adalah chapter yang banyak markah dalam paper tu. Jadi kenapa dia rasa macam berat? Kenapa student rasa macam tak boleh nak relate? Kenapa dia benci? Sebab dia tak pernah lagi go through kan soalan yang sebenar. Dan dia tak tahu hala tuju this chapter. Izinkan saya tunjukkan jalan kepada anda dan izinkan diri anda untuk berlapang dada, berjalan bersama-sama. Boleh atau tidak? Kalau boleh, mari kita go throughkan one by one. Pertama, awak tak perlulah nak serabut. Pengurusan kewangan cerita pasal kita nak uruskan duit, betul? Tapi sebelum nak uruskan duit ni, you kena faham satu benda dulu. Macam mana kita nak uruskan duit? Macam mana kalau kita nak uruskan duit, first thing first, kena ada duit. Betul atau tidak? Logik kan? Kalau you nak uruskan duit, you kena adalah duit. Kalau you tak ada duit, macam mana you nak uruskan duit? Soalan, kalau you nak uruskan duit, kena ada duit. Mana dapat duit? Kerja. Dan bila you kerja, you akan dapat income, betul? Income yang you dapat itulah yang disebut sebagai pendapatan. Ya, betul. Pendapatan. Pendapatan ataupun dalam bahasa Melayu, bahasa Melayunya pendapatan. In English, we call it as income.
So, brother, sister, bila you dah dapat pendapatan ini, duit yang you dah dapat ini, soalannya, you nak simpan je ke duit you? You tak berbelanja ke? You tak makan ke? You tak isi minyak ke? Bayangkan sekarang ni, awak bukan dalam situasi anak-anak je ya. Saya malas cakap dengan korang So, saya ni tak ada pendapatan lagi, saya tak kerja lagi. Saya minta duit daripada mak ayah saya je. Anggap macam awak ni sudah ada kerja. Boleh bayangkan. Okay, bila you dah bekerja, maka you akan ada pendapatan. Bila you dah ada income, adakah you simpan je, you peluk je duit you tu? Tak, wak. Dah dapat duit, mestilah you akan belanja, betul? So, bila you akan belanja, soalannya ialah you mesti belanjakan untuk minyak ke, untuk makan ke, untuk anything, untuk bil ke, betul? Dan itu semua akan disebut sebagai perbelanjaan. Perbelanjaan. In English, we call it simpan untuk kahwin. Simpan untuk kahwin. Sebelum nak simpan untuk kahwin, soalan pertama, ada ke pasangan? Ada ke orang nak kat awak? Jawab tu dulu. Perbelanjaan dalam bahasa Melayu disebut sebagai expenses. Bahasa Inggeris expenses. Yep. So now, logic. Kalau kita dah ada pendapatan, kita ada perbelanjaan, adakah pendapatan dicampurkan dengan perbelanjaan? Mestilah pendapatan tu duit yang masuk, perbelanjaan adalah duit yang keluar. Logically, ditambah ke ditolak? Mesti ditolak. Tak ada siapa pun dalam dunia ni yang ada pemikiran dia kata income tambah expenses. Tak, wak. Mestilah income, duit yang masuk, ditolakkan sebab ini adalah duit keluar. Betul? Jadi, bila pendapatan ditolakkan dengan perbelanjaan, awak akan dapat jawapan. Soalannya, jawapan yang awak dapat itu boleh jadi positif. Boleh jadi juga negatif. Contoh, kalau saya kata pendapatan saya, satu bulan adalah 100,000. Contoh. Korang tak payah nak tunjukkan sangat yang korang ni mata duitan. Wow, kaya je sir, tak payah. Ini contoh. Faham? Jap. Semoga math saya A. Alia, korang jangan lebih-lebih Sampai saya cari rumah korang nanti. Okay. Pendapatan 100,000. Ditolakkan dengan perbelanjaan. Perbelanjaan saya mudah, wak. Perbelanjaan saya hanyalah 10,000. Perbelanjaan saya 10,000 je. RM10,000 je. So, tolong bagi tahu saya. Pendapatan 100,000, perbelanjaan 10,000. Maksudnya kita akan dapat balance bakinya 90,000. Betul? 90,000 ni positif ke negatif? 90,000 positif. Jadi bila positif, itulah yang disebut sebagai aliran tunai positif. Sampai tulisan pun dah tak betul, wak. Aliran tunai positif. Yep. In English, we call it as positive cash flow. Positive cash flow. Aliran tunai positif. Okey. Wah, habis part yang itu, andai kata, contoh, kalau Fatih ni satu bulan gajinya 100,000. Tapi perbelanjaan Fatih ni mengalahkan orang yang lebih kaya daripada orang yang kaya. Macam mana boleh negatif nilainya? Thank you Nurbati Shah Azian. Good question. Andai kata pendapatan Fatih 100,000, tapi Fatih ni jenis yang tak reti ukur baju di badan sendiri, tidak reti. Perbelanjaan Fatih paling-paling pun adalah 150,000. 150,000. Yep. Soalannya ialah, soalan. Duit dia dapat 1,000 je, tapi dia belanja 150. So, betul tak dia akan dapat negatif 50,000? Betul atau tidak? So, negatif inilah yang akan disebut sebagai negative cash flow. Ataupun aliran tunai negatif. Can or not? Okay, soalan. Sir, mana logik dia, sir? Bukan ke pendapatan 100,000, macam mana dia boleh belanja 150,000? Wah, pinjam dekat orang. Berhutang. Jumpa orang itu, jumpa orang ini. Belanja orang itu, belanja orang ini. Bila tak cukup duit, cari orang itu, cari orang ini. Faham? Pakai kad kredit tanpa ikut kemampuan.
Yes, brother. Jadinya dekat sini awak dah faham satu konsep besar yang mana pendapatan ditolakkan dengan perbelanjaan. Yang ini Fatih akan kata negatif cash flow. Boleh faham sendirilah kot. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Betul? Okey. Soalan, pendapatan. Apa sumber-sumber pendapatan? Macam mana kita nak ada pendapatan? Ada dua sumber pendapatan. Memang betul awak kat boyfriend. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat, bertaubatlah ya. Dah kenapa sumber pendapatan korang boyfriend korang ni nak jadi apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pendapatan income ni ada dua. Satu disebut sebagai pendapatan aktif. Satu lagi disebut sebagai pendapatan pasif. Okey, apa contoh pendapatan aktif? Pendapatan aktif macam biasalah awak punya kerja tu. Okey, awak punya kerja, you punya gaji, okey, kerja, gaji and so on yang macam biasa tu, itu adalah pendapatan aktif. Kalau pendapatan pasif, contoh, awak ni ada rumah tapi awak sewakan rumah itu dekat orang lain. Yes, brother. Sewaan rumah. Okey, jadi brother sister, contoh pasif ni yang biasa digunakan adalah sewa rumah. Okey, sewaan rumah lah, sewaan rumah. Bukan kita yang menyewa tau. Tapi orang yang bayar sewa tu dekat kita. Faham ya? Okey, kalau contoh kereta, bukan sewaan tu bukan kita yang keluarkan duit tau. Orang yang bayar dekat kita. Faham ya? Contoh lain, allowance. Okey, allowance boleh dikatakan sebagai punya pendapatan pasif. Okey, tapi pasif ini dia adalah pendapatan yang boleh kata orang dapat tu dia dapat tanpa dia perlu bekerja lah. Commission. Yes, brother. Okey, andai kata ada orang yang tak faham allowance ni. Allowance ni macam ni lah. Bonus faham? Bonus faham? Samalah tu konsep dia. Boleh? Yes. Okey, jadi brother sister, yang ini saya nak highlightkan dividen. Ya, brother sister. Okey, jadi satu benda, pandang saya jap. Lepaskan pensel, lepaskan pen. Awak tak perlu nak sabut tahu pasal aktif ataupun pasif. Okey, dengar sini baik-baik apa saya cakap tahu. Dalam soalan, dia taklah tanya detail. Okey, ada yang kata allowance aktif rasa itu memang benar. Okey, tapi ada situation yang dia bertukar. Faham Ada situation yang berubah. Tengok pada situation. Tapi awak jangan risau yang tu. Dia tak adalah tanya, apakah ini jenis aktif? Apakah ini jenis pasif? Makanya 10. Tak wah. Dia tak tanya sedetails itu. Boleh ya? Okey. Jadi, pandang saya. Tak ada. Dia tak tanya macam tu pun. Okey, next one. Perbelanjaan. Perbelanjaan ni pula pun ada dua jenis. Satu, perbelanjaan tetap. Fix. Dalam bahasa Melayu disebut sebagai fix. Bahasa Inggeris, sorry. Satu lagi adalah perbelanjaan tak tetap. Perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tak tetap. In English, we call it as variable. Satu adalah tetap, satu lagi adalah variable. Variable. Okay. Which is, brother, sister, apa maksud perbelanjaan tetap? Perbelanjaan tetap yang you kena belajar. Belanja setiap tahun tu sama. Belanja setiap tahun tu sama. Contoh, dekat sini adalah sewa rumah. Okay. Housing loan. Okay. Kita boleh kata sewa rumah. Ada beza ya? Semua faham sewaan rumah dengan sewa rumah? Ansuran rumah lah. Okey lah. Lebih senang. Ansuran rumah. Ansuran rumah. Ansuran kereta. Betul kan? Ansuran rumah dengan ansuran kereta ni, dia adalah benda yang tetap. Betul kan? Contoh, bulan ni saya bayar ansuran kereta saya 1,500. Contoh. Bukan insurans awak. Ansuran. Ansuran tu maksudnya bayar sikit-sikit. Ansuran. Insurans tu perlindungan lain. Okey. Contoh, loan. Ya, betul. Loan. Ansuran. Okey, contoh. Saya ada kereta dan ansurannya 1,500.
Boleh tak kalau next month, contoh, alah bank, sorry lah, next month saya punya gaji ni tak apa-apa nak banyak lah. Boleh ke kalau next month saya nak bayar RM1.50 je? Boleh? Tak boleh, Wak. Siapa cakap boleh, check balik dia punya. Satu bulan bayar RM1.500, next month dia nak bayar RM1.50. Memang tak, Wak. Memang kena makan ini, jawab dia. Jadi, ini disebut sebagai perbelanjaan tetap. Perbelanjaan tak tetap. Perbelanjaan tak tetap ni contoh-contohnya adalah bil. Betul kan? Bil awak adakah tetap je setiap bulan? Tak. Barangan dapur. Contoh, utility bill Bil utility. Bolehlah saya tulislah utility bill. Okey, apa contoh bil utility ni? Okey, bil utility ni berkaitan dengan rumah awak. Air, bil elektrik, yes, wifi contoh. Okey, jadi barangan dapur, belanja girlfriend, belanja pasangan. Ya, Wak. Belanja pasangan ni dia jadi tak tetap. Sebab pasangan pada bulan ini A, pasangan bulan depannya adalah B. So dia berbeza. Korang jangan jadikan itu sebagai satu benchmark. Korang jangan lebih-lebih. Korang jangan lebih-lebih. Siapa kata dia nak buat macam tu? Astaghfirullahalazim. Semoga dia berjalan terpijak kepala caja. Amin. Okay. So now, Abang Akak, adakah ini akan ditanya dalam soalan? Tak. Adakah ini akan ditanya dalam soalan? Tak. Habis tu apa kita guna belajar? Jangan risau. Ambil je gambar dulu. Daripada sini awak akan faham sekejap lagi. Dah ambil gambar? Tegak. Dah salin. Baguslah tu. Ya Allah, ya Tuhanku. Baguslah anak dia pula. Baguslah budak tu. Orang tanya ambil gambar, dia dah ambil, dia dah salin. Biasa-biasa je. Oh, jangan belagak sangat. Saya boleh dengar macam belagak sangat tu. Sikit je. Sikit-sikit je. Dah ambil gambar. 3, 2, 1, nanti 1, nanti 2, nanti 3, nanti 4, nanti 5. Okay dah? Wih, baiklah. Okey, kalau sudah, Abang Akak, saya tak nak peningkan kepala awak. Contoh soalan macam ni. Saya mula dengan soalan nombor 6 ni dulu, boleh? Oh, by the way, soalan yang saya ambil ni adalah soalan-soalan trial ya. Soalan-soalan trial ada yang daripada SBP, ada yang daripada MRSM, ada daripada negeri-negeri lain. Okey, boleh kita tengok soalan ni? Okey. Jadi, by the way 2022 punya 2022 punya ya. Okey, saya tak ada notes. Ada awak pergi refresh dekat app awak, awak boleh tengok Refresh sekarang. Refresh. Ada. Terima kasih. Sampai saya cakap tak ada tu kan? Ada. Okey, bagus. Okey. Now, jadual di bawah menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan bulanan bagi Darren. Oi, Darren gaji dia 3,200 wak. Oi, baiklah tu. Saya nak tanya, Darren gaji dia 3,200. Maksudnya ini income kan? Ini adalah pendapatan dia. Betul atau tidak? Okey. Commission. Adakah 350 ini juga disebut sebagai income, pendapatan dia? Ya. Maka bila dicampurkan, awak akan dapat berapa dia punya pendapatan. Pendapatan akan menjadi sini 3,550. Betul atau tidak? Okey. 3,550. Soalan saya, banyak ke sikit kalau ikutkan? Pendapatan 3,550 sebulan. Sikit. Untuk yang single macam awak, kira banyak jugalah. Yang single macam awak tu, kira banyak jugalah. Lebih kurang lah. Okey lah. Bayangkan, kira okey lah. Okey, tapi kalau ikutkan sekarang ni 3,550 tu kalau ikutkan dalam kategori yang sedikit sebenarnya. Tapi whatever is, kita mulakan dengan bersyukur. Tapi daripada situ mungkin ada rezeki awak dekat tempat lain. So saya doakan yang baik-baik untuk awak. Boleh? Amin. Okey. Perbelanjaan tetap. Okey. Wak, betulkan dengan marker ataupun saya highlightkan dengan highlight warna oranye ni, 1,850 ini disebut sebagai perbelanjaan. Betul? Perbelanjaan. Yang ini pula perbelanjaan tak tetap. 700. Okey. Saving, simpanan untuk dana kecemasan 400. Soalan saya, adakah 400 ni awak perlu masukkan dalam income? Adakah pendapat simpanan dinamakan sebagai pendapatan? Tak, ya.
Okey, tapi nak tanya juga, adakah simpanan untuk dana kecemasan juga disebut sebagai perbelanjaan? Tak. Tak. Dia bukannya simpanan untuk dana kecemasan ini disebut sebagai perbelanjaan. Tetapi semua ini awak perlu tolakkan. Faham atau tidak? Okey, jap. Sebelum tu, 1850 campur 700 campur 400. Okey, semua ni kalau kira dapat berapa? Jomlah kita kira 1850 dicampur dengan 700 dicampurkan dengan 400, maka awak dapat berapa? RM 2590. 2590, betul? Okey. Nak highlightkan balik, dua ini disebut sebagai perbelanjaan. Okey, yang ni disebut sebagai simpanan. Saya tolak 400 Oh, 40, sorry. So 2950. 2950. Sorry, saya tersalah. 2950. Boleh? Okey, sampai sini. Abang akak saya nak tanya. Hitung aliran tunai. Dia tanya aliran tunai. Takkanlah ingat kita ni tak kerti nak cari aliran tunai. Mestilah income ditolakkan dengan perbelanjaan. Pendapatan tolakkan dengan perbelanjaan. Pendapatannya adalah RM3,550 ditolakkan dengan perbelanjaan RM2,950. So awak tolakkan je, dapat berapa awak? RM600. Soalan saya, 600 ini pendapatan ataupun aliran tunai positif ke negatif? 600 adalah aliran tunai positif. Positive cash flow. Boleh saya terus tulis macam ni? Dah siap dia markah. Soalan trial Wallahi, tak main-main. 2022. Senang. Ya, senang. Alhamdulillah. Okey, tiba-tiba suka bab ni kenapa saya tinggal try soalan ni Trial negeri mana saya? Yang ni saya tak sure sebab dia bercampur. Saya pun dah lupa sama ada MRSM, SPP ataupun negeri-negeri lain Okey. Cash flow kena tulis ke? Okay, good question. Terima kasih Adam. Kelantan ni daripada Kelantan. Mas, saya tolong jawabkan soalan awak tadi. Okey, untuk awak selamat, untuk awak rasa confident, letak je positive cash flow walaupun dia tak tanya. Letak saja. Faham supaya awak boleh jadi confident. Kalau positif, maksudnya dia jadi positive cash flow. That's it. Jika komisen bulanan Darren dikurangkan, Allahu Akbar. Komisen bulanan Darren dikurangkan, kesian dia. Komisen dia dah dikurangkan, dikurangkan ke 100. Makna kata yang ini, okey, pendapatan dia, gaji dia masih lagi 3,200 kan? Gaji masih lagi 3,200. Komisen tu gaji ke? Okey, komisen ni pada siapa yang masih lagi dia keliru what is commission. Commission ni dia lebih kurang macam bonus lah, macam faedah lah. Boleh? Okey. Commission tu maksudnya kalau dia buat satu kerja dia dapat tambahan gaji. Macam tu lah. Boleh. So tak payah nak pening-pening kepala. Boleh? Wey Luqman! Wey! Luqman dah jaga ikhtilat belum hari ni? Tanya je, Luqman tu dah jaga ikhtilat belum? Bagus Luqman tu. Okay, now semua orang 3,200 masih lagi gaji dia, betul? Tetapi commission dia daripada 350 dah jadi berapa? 350 dah menjadi 100 tau. Mesti ramai silap. Awak dengar sini baik-baik. Dia dah kata commission bulanan Darren dikurangkan ke 100 tau. Dikurangkan ke 100. Dia bukannya dikurangkan sebanyak 100. Dia bukan dikurangkan sebanyak 100, which is 350 tolak 100. Bukan. Dikurangkan ke. Maksudnya dia terus jadi 100. Yeah. So commission dia jadi 100 je. Jadi inilah dia punya income. Betul atau tak dua-dua ini disebut dia punya income. Disebut sebagai income. Are you following me? Macam tu jadi gula-gulakan kita. Ya Wak, but it's okay. Dari sinilah saya tunjukkan pada awak. Boleh kan? Okay. Jumlah perbelanjaan meningkat. Allahu Akbar. Meningkat Wak. Jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak berapa tu? Jumlah perbelanjaan. Jejak. Saya highlightkan dengan marker yang sepatutnya. Jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 30%. Okay, soalan saya. Jumlah perbelanjaan dia adakah 1,850, 700 dengan 400? Kedua ni je perbelanjaan dia.
Dua ni je. So, dua ini sahaja yang meningkat. Makna kata, awak dapat dekat sini 1,850 dicampurkan dengan 700, kemudian meningkat sebanyak berapa, Wak? Sebanyak 30%. Jadi pandang saya jap. Lepaskan pen, saya lepaskan pen. Saya tanya awak tolong jawabkan tau. Okey, 1,850 dicampurkan dengan 700, dia dapat 2,550, betul? So 2,550 ni awak perlu darabkan dengan 130%. Kenapa 130%? Tak apa. Saya tunjukkan pada awak cara mudah dulu. Saya tunjukkan cara mudah. Syafiza, saya ada satu soalan. Awak nak peningkan apa, Syafiza? Boleh saya tahu? Kita belum kira penuh lagi, Syafiza. Syafiza, kalau awak nak pening, ambil Panadol dulu. Tenang je. Saya boleh terangkan satu persatu untuk Syafiza tu. Ingat pesan saya ni, nak belajar kena tenang, kena relax. Belum habis lagi saya tunjukkan semua benda. Boleh tak, Syafiza tu? Okey. Okey. Saya tunjukkan dia kenapa jadi 150. Kau relax je. 130 per 100. 130 per 100 maksudnya awak dapat berapa? RM3,315. Mesti ada tanya. So, saya tak faham. So, pening kepala. So, okay. Pandang saya sekejap. Sebelum saya proceed, saya nak kena terangkan pada semua yang ada dalam ni. Saya kena terangkan semua pada yang ada dalam ni. Sebab saya nak jumpa dengan awak bukan setakat untuk this year. Saya nak jumpa dengan awak juga untuk next year. Faham Saya nak jumpa juga dengan awak next year. Jadi in my class, saya selalu pesan dengan my student. My student, kalau you dalam kelas saya tak kisah kalau awak buat salah. Tapi saya sangat kisahkan kalau you limit yourself. You limitkan yourself. Makna, belum buat apa-apa lagi dia dah macam, dia tak boleh macam tu, Wak. Saya tak kisah kalau awak salah. Saya bangga kalau awak salah. Tapi saya sangat kisahkan bila you tak mencuba sepenuhnya. Are you clear? Okay. So you fail ke, you macam mana sekalipun untuk you punya math sebelum ni, biar tolak tepi. I don't care. Yang saya pentingkan adalah you nak progress atau tak. You nak improve ataupun tidak. Itu penting. Okay. Jadi, mari pandang saya balik. Wah, kenapa saya tunjukkan 130? Okay, kita buat cara manual boleh? Kita buat cara manual. Saya tanya, awak jawabkan balik tau. Jumlah perbelanjaan, 2 ni je ke atau 3 ke sekali? Jawab yang tu dulu. 2 ni je. Sebab ni perbelanjaan tetap, ini perbelanjaan tak tetap. So, yang ini adalah simpanan. Simpanan kategori yang lain. So, Syafiza, bila saya cakap perbelanjaan 2 sahaja yang ni, pening atau tidak? Saya tunggu Syafiza jawab. Saya nak pandaikan dia. Saya nak dia berani. Mana Syafiza tu? Saya tunggu jawapan dia tu. Mana? Jawab. Saya dah. Orang lain pula. Ar-Ruhul Iman. Ya, sabar. Saya tunggu Syafiza. Mana dia Syafiza? Jawab. Mana? Jap. Korang janganlah. Saya tak boleh nampak. Mana Syafiza tadi? Ayo. Tak, laju sangat. Jangan bagi saya ni. Saya nak Syafiza. Malas cakap dengan korang ni lah. Jangan kacau. Nak kacau Okay. Now, semua orang dengar balik Bila dia kata perbelanjaan, ini perbelanjaan, so 2 ini saja perbelanjaan. Boleh terima atau tak? Good. Cantik. So now, habis part yang tu, hai, siapa tu? Anis Nizam. Terima kasih Anis Nizam. Okay, Anis Nizam, apa maksud awak tak? So, saya rasa, saya dengar tu, saya sumpah saya nak pandaikan awak. So, bila orang lain kata perbelanjaan itu boleh terima, so saya rasa bila you kata tak tu, saya nak tahu apa maksud awak tak. Siapa tadi? Apa yang saya cakap tadi? Siapa nama dia tadi? Saya nak bagi ni, gift. Boleh. Anis Nizam. Saya rasa kalau ada siapa yang tengah bergurau, jangan bergurau lah waktu-waktu tengah serius. Maksud saya serius tu ada benda yang saya nak sampaikan sekali go je. Boleh? Okay, please cubit Anis ni. Kina. Cubit Anis ni. Okay, now. Babe, sebelum tu, awak tak perlu nak tengok yang lain. Saya cakap perbelanjaan 2 ni saja. Yang tu je dulu. Boleh atau tidak. Itu je. Tapi tak banyak. Okay, Jun. Baik. Next one, dia kata perbelanjaan meningkat. Okey lah. Kalau dia macam tak boleh nak relate kan, dia macam, kenapa 130? Relax lah, tenang. Fatihkan aja ni. 30%.
30%, 30% tu bersama dengan 30%. Betul Okay. Hilang pula dia. 30%. 30% adalah 30%. Didarabkan dengan dua benda ni, bila dicampur, dia akan jadi 2,550. Wak, tolong kirakan sekejap, Wak. 30%. Okey. Awak darabkan dengan berapa tu? Darabkan dengan 2,550, maka awak dapat berapa? 765. Betul tak? 760 ni adalah peningkatan dia. Kenaikan dia. Betul? Yang asal berapa? Yang asal adalah 2,550. So, kalau ini yang menaik, campurkan balik dengan 765, maka awak dapatlah satu jawapan. 250, 2,550, dicampurkan balik dengan 765, dapatlah balik 3,315. Is it the same answer? Yes. So, brother sister, nak bagi tahu pada awak, kalaulah dia, tak apa. Kalau selama ni awak kira, awak buat manual satu persatu macam ni, buatlah, tak ada masalah. Okay. Tapi yang ni cara lebih senang. Okay. So, kenapa kena tambah? Logik, Wak. Kalau dia kata meningkat, jaranglah kalau meningkat tu jadi tolak, Wak. Jarang. Dia bila kata meningkat, dia biasanya tambah, Wak. Jarang kalau meningkat, dia tolak. Faham ya? Still tak faham kenapa 130%. Hai Kamilia Nazri. Okay. So, sebab tu saya cakap tadi, kalau awak tak faham yang tu, tak apa. Awak faham yang ni tak? Awak faham yang bawah ni tak? Okay, saya tanya balik. Yang bawah ni faham ke tak? Kamilia Nazri, faham? Okey, bagus kalau faham. 130 tu daripada 100% dia menaik 30%. Daripada 100% dia menaik 30%. So dia jadilah 130 itu je. Tak ada apa pun. Faham kan? Simple je kan? Yang nak pening kepala sebelum saya terangkan tu kenapa? Yang pening kepala sebelum saya terangkan tu kenapa? Faham? Okey. Wak, kalaulah contoh saya kata menaik sebanyak 70%. Sajalah halang-halang nak main-main tu kan. Menaik 70%. Maksudnya dia jadi berapa? Dia jadilah 170. Logik? Wah, kalaulah dia kata menurun sebanyak 40%. Kalau dia kata menurun sebanyak 40%, bersamaan dengan berapa tu? Bersamaan dengan 60%. Logik? Itu je. Boleh. Apa kata tak boleh pula? Jangan ada mentality blockage kat sini. Ya, brother. Gitu. Okey. Jadi, dia dah meningkat sebanyak 3,315. Jadi, maksudnya dekat sini dah jadi 3,315. Okey. Apakah yang akan berlaku kepada aliran tunai bulanannya? Okey, sebelum. Simpanan untuk dana kecemasan masih lagi 400. Betul atau tidak? Simpanan kecemasan masih lagi 400. So, apa kita buat? Kita tolakkan dia. Jom kita tolakkan dia. Okey, brother sister, 3,200. Okey, ditambahkan dengan 100. Ditolakkan dengan berapa? 3,315. 3,315. Ditambahkan dengan 400. Oops. Makanya awak akan dapat jawapan dia berapa, Wak? 3,315. Dan ini akan jadi 400. So, babe, awak akan dapat dekat situ adalah 415. Tapi 415 awak ni positif ke negatif? Negatif kan? So, bila negatif, maksudnya dekat sini dia akan jadi aliran tunai negatif. Negatif cash flow. Yes, brother. Itulah dia. Ngam saya, Alhamdulillah. Maksudnya rugi ke? Dia bukan rugi, Wak. Maksudnya, dia punya duit tu tak cukup lah. Duit dia tak cukup lah tu. Yes. Bukan dia tamak. Mesti dia makan Maggi je ni. Lebih kurang lah tu. Okay, now. Semua orang pada yang ada dalam ni, lepaskan pen. Boleh saya buat cucian? Saya nak buat cucian sebab saya kesian pada student-student baru. Okay. Lepas tu, student-student baru satu hal. Satu lagi hal, masuk lambat waktu. Masuk lambat waktu. Okay, so pandang saya sekejap. Lepaskan pen. Tarik nafas je. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Okay. So now, sebelum saya proceed, saya ada satu persoalan. Kepada siapa yang ada dalam ni, saya ada satu benda yang saya kurang bersetuju bila student buat. Okay. Saya cakap ni, bukannya untuk saya sekolahkan awak ke apa ke, no. Tapi saya ajar ni sebab saya nak awak pandai. Awak kena faham, saya terangkan ni sebab awak nak pandai. Faham atau tidak? Itu dulu. Okay, boleh? Cun. Alhamdulillah. Okay, pertama. Dalam ni, in my class,
Okay, kalau ada siapa-siapa dia tak faham, itu tak ada masalah. Awak boleh kata tak faham. But please, tolong bagi tahu part mana. Janganlah tulis dekat bawah tu tak faham. Dia macam tak faham, dia macam tak faham. No. Hai Atira, terima kasih Atira. Okay. Hai Nafana. Okay. So, mungkin ada yang form 1, form 2 ke dalam ni? May I know? Okay, I see. So ada yang I see. Barulah logik. Okay. Okay. So kalau ada yang yang bukan form 4, bertenang dulu boleh? Okay, kepada yang form 4, bukan form 4, bertenang dulu boleh? Okay, habis part yang tu. Jadi saya buat cucian sekejap ya. Okay, saya buat cucian sekejap. Pandang saya, lepaskan pen. Soalan. Bila dikata komisen dikurangkan ke 100? Soalan saya. Komisionnya daripada 350 menjadi 100. Yang tu, nak pening kepala? Silakan pilih. Ke ataupun dia hanyalah direct, dia kata dikurangkan ke 100, maksudnya komisen dia jadi 100 je. Okay je. Thank you. Alhamdulillah. Direct je kan? So maksudnya dia punya income dia adalah 3,200, tak berubah. Komisionnya daripada 350 menjadi berapa? 350 menjadi 100. So ini kedua-duanya adalah income dia. Pening, susah, merana, rasa diri ni berat, rasa macam tak boleh nak pergi, sangkut. Thank you. Wak, benda boleh settle Wak. Bukannya kita tak boleh settle. Seriously. Thank you. Okay, habis part yang tu, ada yang kata dikurangkan bukan ke 350 tolak. Wak, okay, dia dah cakap dekat sini, walau dikurangkan ke. Hai Naufal nak 11A+. Okay, thank you Naufal nak 11A+. Okay. Jadi bila dia kata dikurangkan ke 100, maksudnya dia dah jadi 100 je. Boleh terima yang tu? Okay. Dia bukannya tolak menjadi. Bukannya dikurangkan sebanyak. Kalau dikurangkan sebanyak, barulah 350 tolak 100. Gitu. Okay. Alhamdulillah. Thank you. So, habis yang ni income 3,300. Wah, kemudian dia punya perbelanjaan. Okay, perbelanjaan dia sekarang ni asalnya adalah dekat sini dua benda ni adalah 2,550, betul kan? Perbelanjaan dia asalnya 2,550 dan juga 400 ni, betul? Okay, yang ni kita akan tolakkan lah. Tetapi soalannya sekarang ni dia dah kata meningkat sebanyak 30%. Meningkat sebanyak 30% tu bersamaan dengan 30% darabkan dengan 2,550. 30% darabkan dengan 2,550, you dapatlah RM765, betul? So RM765 ni meningkat. Logiknya kalau meningkat ditambah ke ditolak? Mestilah ditambahkan dengan yang asal. So dapatlah dekat situ 3,315. Boleh terima? Okay. Andai kata awak ni form 3 dan ke bawah, form 2 ke form 1 ke yang belum cukup go through kan lagi, it's okay, tenang. Okay, kalau awak rasa ada benda yang awak belum cukup tu bukannya sebab awak tak pandai, no. Sebab benda tu adalah benda yang awak belum biasa. Boleh? Okay, jadi mana datang pula? Kenapa sebut 130 pula? Kan dah cakap tadi, dia asalnya 100%. Asalnya 100%. So kalau dia kata meningkat sebanyak 30%, dia jadilah 130. Boleh? Next one, kalaulah dia kata daripada 100% meningkat sebanyak 50%, maksudnya dia jadi berapa? Dia jadilah 150%. 150 itulah kalau darab yang ni terus dapat jawapan. Kan dapat jawapan yang sama tu anak-anak, oi. Kan dia terus dapat jawapan yang sama. Itu je. Faham kan? Okey, jadi habis part yang itu. Sekarang ni dia punya perbelanjaan adalah 3,315. Dicampurkan dengan yang ini, simpanan. Sebab simpanan pun kita akan tolakkan juga. Tapi dalam kategori perbelanjaan saya tambahkanlah dia. So, awak dapat dekat sini 3,315 campur 400 jadilah 3,715. Betul kan? So, what should we do? Kalau you nak cari cash, awak nak cari aliran tunai, kita tolakkanlah dia RM3,300. Tolakkan dengan 3,715.
itu yang awak dapat aliran tunai dia tu jadi negatif. Yes, thank you Damia. Thank you Indina. Okay, so kalau peratus menurun saya ada terangkan juga tadi. Awak boleh tengok dekat kita punya replay nanti. Okay, ambil gambar silakan. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Alhamdulillah. Good job. This is about your mentality, man. This is about your mentality. Alhamdulillah. Okay, kita try jawab satu soalan yang mungkin boleh menyakitkan hati awak. Tapi sebelum nak sakitkan hati awak tu, cuba tenang sikit. Okay. Relax sahaja. Saya tanya awak tolong jawabkan tau. Dia bagi sini 3 markah. Okay, dia nak bagi 3 markah. Sebelum nak bagi 3 markah, dia suruh cari nilai X, dia suruh cari nilai Y. Okay, jom kita tengok nilai X dan juga Y kat sini. Tenang. Wah, bagi tahu saya. Gaji bulanan, pendapatan pasif. Dua-dua ni adalah income dia. Betul atau tidak? So, bila you tambahkan dua-dua income ini, itu yang you dapat dekat situ berapa tu? 9,300. Bila campurkan dua-dua, itu yang dapat berapa? 9,300. Dia kata, simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan dia adalah berapa? 9,300 kan? So, bila dia kata 10%, maksudnya awak akan dapat berapa awak? 10% adalah 10/100. Okey, sebelum tu nak tanya yang ni saya harapkan sangat tak ada siapa pula dia nak kena keliru-keliru. Ada tak dia kata ni menaik ke, menurun ke, meningkat ke, menurun ke? Ada ke tak? Jawab dulu, ada ke tak? Tak ada tau. So dari sebab kita ambil je 10%. Faham? Okey. 10% darabkan dengan pendapatan bulanan. Pendapatan bulanan berapa? 9,300. So dapatlah dekat situ RM berapa awak? 930. Nak pening? Boleh saya tanya? Nak pening? Ada siapa-siapa nak pening? Tak faham ke apa ke? Ada? Please. Alhamdulillah. Good. Itu. Kualiti seperti ini yang kita perlukan tuan-tuan. Kualiti yang mahu mencuba, kualiti yang ada mentaliti juara. Bukannya baru datang soalan, sudah menyerah. Tak mau. Are you clear? Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. So X adalah RM 390. Sorry, 930. Boleh cari Y? Wah. Pendapatan lebihan ataupun kurangan ni, macam mana awak nak dapatkan dia punya lebihan ataupun kurangan ni? Nak dapatkan lebihan atau kurangan? Dia mestilah pendapatan ditolakkan dengan perbelanjaan. Okey, soalan saya. Yang saya tanda ni, pendapatan ke perbelanjaan? Pendapatan. Good. Perbelanjaan tetap 3,200. Okey, maksudnya kita dah tahu pendapatan dia adalah 8,000. Okey, RM 8,170. Betul? Okey. Perbelanjaan. Yang ini saya tanda ni. Yang saya tanda ni pendapatan ke perbelanjaan? Pendapatan. Okey. Pendapatan pula. Sorry. Perbelanjaan. Sorry lah. Saya salah sikit marah ke? Oh marah. Oh terus marah. Oh faham. Awak tadi tu tanya-tanya saya tak nak cuba-cuba dulu tu. Okey, jadi awak dapat perbelanjaan 3,200. Perbelanjaan ini 4,550 ni namanya apa? Ini juga disebut sebagai perbelanjaan. Maknanya awak tambahkan dua ini 3,200 campurkan dengan 4,550, maka awak dapat berapa awak situ? Awak akan dapat 7,750, betul? Okey, soalan. Inilah perbelanjaan dia RM 7,750. So jom kita tolakkan saja. Tolakkan maka awak dapat 8,170. Tolakkan dengan 7,550 awak dapat berapa? 620. 620. 620 ke 420? 8,170. Salah. Saya salah tengok ke? Jap. 3,200 campurkan dengan 4,550. 7,750. So saya buat apa tadi? Oh saya salah tekan 7,750. So 8,170
tolakkan dengan berapa? 7750. 450. Yes. Okay. So, babe, awak dapat 450. Tak ada. Saya tadi salah tekan, saya buat 7570 macam tu 7720 Okay, tak ada. Saya buat salah tu sebab saya nak tengok macam mana korang punya respon. Saya nak 420 Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah. Jadi awak dapat sini lah 420. Tak ada. Baguslah. Tengok, saya nak tengok korang punya respon lah, betul tak tu? Nak kena puk. Sorry. Okay, jadi soalan saya 420. So betul kan? Y inilah yang awak akan dapat berapa RM420. Wah, saja tanya. Jelaskan aliran tunai Encik Khairul Nizam. Okey, aliran tunai Khairul Nizam ni pendapatannya aliran tunai positif ke negatif? Aliran tunai positif. Dah siap. 3 markah untuk awak. Positive cash flow, yes. Yang ni tadi negatif. So bila negatif, namanya negative cash flow. I see. Yes, bro. Yes, gitu. Kan anak. Alhamdulillah. Seronoknya bila saya dapat respon korang yang macam awal-awal tadi dia rasa macam serabut, tapi lastly dia dah, baru dia nampak kan. Alhamdulillah. Okay, so brother sister, inilah yang you dapat 420, itulah dia punya lebihan dia. Okay, jadi awak dapat dekat sini aliran tunai dia disebabkan jawapan dia positif, itu disebut sebagai aliran tunai positif. Settled. Okay, ambil gambar kalau perlu. Silakan. 3, 2, 1. Apa maksud cash flow? Cash flow tu maksudnya aliran tunai. Aliran tunai tu maksudnya apa? Sama ada duit lebihan ataupun duit kekurangan lah. Duit yang berkurang lah. Yes. Okay. Next one. Boleh kita teruskan? Okay, ambil gambar silakan. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Dana macam mana, sir? Wah, kalaulah saya tolak, kan dah dapat jawapan tu. 9,300 tolak dengan 930, tolakkan dengan 200. Kan dapat dekat sini 8,170. Okay. Wey! Tak, pasal apa? Tadi saya Jadi, yeah, so that's like I'm here lah. you berlari daripada orang Semaju datang sini. Yeah. How are you? I'm good. How about you? What's this? This is my Elmo friend. You good, bro? Hey, you look good, man. I'm good. How about you? I think I don't know why, but I think we both are looking better. Looking better. After 3 months of healthy lifestyle. Alhamdulillah. Yes. Macam Dato' Macam mana kita later I have a golfing session. golf session? Yeah, there's Golf or coffee session? It's both. Both? Coffee session. Yes. We'll join. And after that, we're gonna play some horse, equestrian. Horse? Yes. Golf, then you horse? Yes. Horse riding? Horse riding. After horse riding, and cycling. Cycling? Because we don't have any other jobs. Wow. Yes. So kaya, So how you guys? Baik, thank you. Okay, awak ada kelas ke? Tidak, saya ada sebentar lagi. Pukul apa tu? Pukul 9 suku. 9 suku. Yes. Encik Khairul Nizam sangat meminati sebuah kereta terbaru. Inilah dia masalah orang kita ni. Asal ada kereta baru je dia minat. Asal ada kereta baru je nak tukar. Apa kata kalau ada kereta baru, simpan dulu. Duit yang ada tu gunakan untuk anak-anak yatim ke, menderma ke. Bagi dekat awak. Bagi kat awak ke. Yes. Bernilai 270,000. Allahu Akbar. Maksudnya dia mahal kereta ni. Sebuah kereta baru. Mungkin Mercedes. Mars, okay. Dan dia bercadang untuk mendapatkan kereta idamannya itu dalam tempoh 3 tahun. Buat dalam tempoh 3 tahun. Boleh kita tanya soalan dulu Tanya. Yang ni ialah tingkatan 4 saya nak teka. Inilah pengurusan kewangan. Ya, betul. Saya nak tanya mereka lah. Inilah short term ke long term? Pasal apa? Pasal 3 tahun. Dia short term ke dia long term? Dia long term kan? Pasal apa? Sebab korang relationship pun tak lepas tahun, betul tak? Itu pasal dia orang celebrate monthsary je, dah tak pernah celebrate anniversary sebab dia monthsary je sanggup. Okay? Jadi sekarang ni habis dia ni 3 tahun dan dia ingin menyimpan wang untuk membayar 10% wang pendahuluan. Okey, kita kira yang ni dululah. 10% wang pendahuluan tengok sebabkan awak daripada awal kelas dengan saya ni, saya nak tanya, ada tak dia kata meningkat ke, menurun ke?
ada atau tidak? Tak ada. So you dah tahu 10% okay, daripada harga kereta, which is 270,000. Baik kan, saya buat satu-satu kan. Maknanya awak akan dapat RM sebanyak berapa? 27,000. Form 4 dia salah satu dia kira. Sebab dalam ni ada form 3. Pasal ada darjah 6 tadi. Aku kelas darjah 6 tadi. 27,000 dia orang terus congak. baiklah tu. Darjah 6. Yes. 27,000 ini disebut sebagai wang pendahuluan. Okay, wang pendahuluan. Okay, deposit lah. Betul lah tu. Okay, now, brother, dia kata simpanan berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan untuk mencapai matlamat kewangan? Okay, saya ada satu persoalan. Okay, 27,000 ni dia nak simpan dalam tempoh berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ini, betul tak kalau saya cakap bersamaan dengan 36 bulan? Nanti mesti ada pula yang tanya, mana pula datang 36 bulan se? Satu Sasahlah. tahun bersama dengan 12 bulan. 3 So, tahun darabkan dengan 12. 1 tahun, 12 bulan. So, darabkan dengan 12, sudah dapat 36 bulan. Yes. Boleh? Jadi, sangat mesra. Ya, betul. Sangat mesra. Maknanya, dalam tempoh 1 tahun, dalam tempoh 3 tahun, dia nak simpan 27,000. Maknanya 27,000 ni, awak perlu bahagikan dengan berapa? 36 untuk tahu 1 bulan dia kena simpan berapa. Jadi kalau kita kira 27,000 awak bahagikan dengan 36, makanya awak akan dapat berapa? RM750 setiap bulan selama 3 tahun. Baru dia dapat RM27,000. Betul kan? Okey, soalan saya. Dia ada tak duit RM750 sebulan? Ada atau tidak? Okey, sebelum tu, mari kita tengok. Berapa lebihan pendapatan Khairul Nizam? Lebihan pendapatan Khairul Nizam 420 je kan? So, dia nak kena simpan 750. Jadi, soalannya ialah, adakah mampu dia membeli kereta tersebut? Mampu atau tidak? Tidak. Jawapannya, mampu. Sir, mana boleh macam ni, sir? Ini duit ada 420 je lebih. Tapi dekat sini 750. Cuba awak tengok balik betul-betul. Soalan Dia tak ada simpanan ke? Soalan jahat dia dekat sini. Dia kata dia sudah simpan Yes. 10% bulanan sebanyak 900. Maksudnya Khairul Nizam ni, Fatih, ialah orang yang bijak dalam pengurusan kewangan. Ya, benar. Sebab dia menyimpan 10%. Bagi siapa yang tak tahu, dalam buku teks tertulis, simpanan yang bagus minimum sekurang-kurangnya mesti 10% daripada gaji. Pendapatan. Yes. Yep. Nice lah, sir, kalau Suzari tak ada explain macam ni. Nice lah, sir. Kalau tak ada Suzari, itu je. Tak faham. Tak faham. Baca tadi. Patut dia bukan cikgu, patut dia belajar. Sebab Kalau dia faham. Sebab saya baca tadi tu, saya ingatkan saya nampak Suzari je. Okey, faham. Jadi, Jadi sekarang ni soalannya adalah, kalau ikutkan awak tengok tadi lebihan 420 je kan? yes. Tapi yang dia perlukan 750. Ikutkan mampu atau tak? Tak mampu. Tapi bila awak perasan, rupanya dia dah memang ada simpanan sebanyak 930. Jadi, mampu atau tidak dia beli kereta tersebut? Mampu. Membawa maksud, dia kata apa? Berikan justifikasi anda. Yang ni awak buat sendirilah ayat dia. Dia boleh kata ayatnya salah satunya, Khairul Nizam memang mempunyai simpanan sebanyak 10% setiap bulan daripada pendapatan bulanan. Ataupun dia mempunyai simpanan sebanyak 930. Yes. Tak payahlah puji dia sangat bijak ke apa ke, tak payahlah. Dia tak
Kecuali cikgu korang tu Mr. Khairul Nizam. Kita mengira kalau dia bagi lebih sikit markah. Tapi tak semua cikgu Khairul Nizam. Ada yang Khairul Fatimah. Perempuan kan? Oh, ada yang Khairul Aming. Yeah. Ada yang Khairul Uzairi. Ada yang Khairul Zahiri. Khairul Ya, Zahiri. Khairul Awati. Okay. Tapi saya nak sampaikan kat awak, sebabkan kita ada kat sini Fatih, kita nak berbincangkan benda ni. Sebab kadang-kadang orang tak tahu tau. Ada juga soalan yang dimintakan berikan justifikasi. Dia cakap apa? Lepas tak? Dan contoh Khairul Nizam ni tak ada simpanan. Kalau dia tak ada simpanan, lepas tak dia nak beli? Tak lepas. Kalau sudah tiada 10% daripada pendapatan bulanan, maksudnya dia tak ada 930 ni, dia tak lepas. Untuk Dia beli tidak kereta. mampu. Untuk beli kereta. Sebab dia hanya ada 420 je. Yeah. Jadi, kadang-kadang dia tambah soalan tanya apa? Dia tanya, bagaimanakah dia ingin mencapai matlamatnya walaupun dengan bulanannya 400.5? Dia kena jual tanah dia. Tidak. Dia boleh Tak, Pak. Jangan. Jangan buat ayat macam tu. Kecuali kalau dia beritahu kat situ, ada tanah dia. Dia memang bayar tanah dia. Mungkin dia boleh kurangkan perbelanjaan. Mengurangkan perbelanjaan dan menambahkan pendapatan. Contoh side income. Yes. Ataupun memperpanjangkan tempoh daripada 3 tahun. Mungkin dia boleh ambil 5 tahun. Betul. Sebab apa? Sebab kan kita ada SMART. Kalau tak boleh, ingat tak? SMART. Tahu tak? FREAK. Okay. So sama dia sekarang ni, maksudnya bila korang faham, dia, kalau tak boleh attainable, korang boleh buat kepada time bound. Boleh? Begitu. Alright, habis part yang tu ambil gambar, silakan 3, 2, mampu. Okay, sekejap. Saya kena highlightkan ni kat situ. Simpanan yang ada sebanyak RMT 930. Yep. Okay dah. Dah ambil gambar. Apa jawapan tadi? Mampu. Tak, apa jawapannya? Mampu. Saya cakap sekali. Apa jawapannya? Mampu. Sekali. Apa jawapannya? Mampu. Okay dah. Kuhin, Okay dah. Ambil gambar ni. Kuhin Prakash, kau jangan tanya siapa lagi comel. Gegar pula Okay dah. Dah ambil gambar. 3, 2, 1. Alright, brothers and sisters, I think that's it. Okay, perjalanan kita hari ini perjalanan yang sempoi, tapi apa yang saya bawakan pada awak ni bukan main-main ya. Ini adalah soalan yang ada dalam trial 2022. Saya tak sure daripada negeri mana, tapi mungkin daripada SBP, MRSM ataupun negeri lain lah. Cepat baik habis. Ya awak, I think that's it. Okay, untuk next session, saya percaya saya baru first session je dengan awak kan. Saya baru first session je dengan awak untuk matematik, betul? Okay, jadi untuk next session saya akan bawakan awak topik yang lain pula, tapi saya ada satu permintaan. Ya awak, nak belajar ni, dia tak perlu nak serabut. Nak belajar ni dia adalah proses. Dan selagi mana saya tengah menyampaikan pada awak, selagi itu sebenarnya ada beberapa benda yang kita boleh betulkan. Betul? Bayangkan kalau sebelum saya ajar, awak dah letakkan mental blockage. That is why semua benda yang nak masuk, dia dah terhalang. Faham? And then that's it. Brothers and sisters, nice to meet all of you. Terima kasih semua yang ada dalam this session selama 1 jam ini. Saya harap saya boleh jumpa awak untuk next session. Take good care of yourself. Have a nice weekend. Baik kong. Take care. See ya.